Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan ruang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada malam ini. Maka dapat sama-sama kita duduk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan kita dalam keadaan keimanan dan juga Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat kepada kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalan kita, seterusnya menjadi syarat kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab kita, apa erti saya menganut Islam. InsyaAllah kita masuk kepada poin yang ke-15. Saya juga wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta, cinta yang menjadikan hati saya sentiasa merasa rindu dan terikat dengannya. Kecintaan itu juga mendorong saya untuk menambah amalan-amalan kebaikan, berkorban dan berjihad di jalannya sepanjang masa. Sekalipun hidup dalam kemewahan dan keseronokan dunia serta kecintaan terhadap kaum kerabat, semua itu tidak sepatutnya menghalang saya dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab seksanya, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik derhaka. Shadaqallahul azim. Jadi muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, jadi wajiblah ke atas kita ni sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dalam diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan cinta kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah amalan kebaikan kita dalam kehidupan kita. Makna setiap kali kita melakukan amal kebaikan kita kerana cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat, rasa cinta, rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali mereka ni masuk ke medan perang, maka cita-cita mereka ini ialah untuk bertemu dengan kekasih mereka Allah Subhanahu wa taala. Mana masuk ke medan perang ni semata-mata mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mati bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cintanya umat Islam ni, orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di antara sahabat-sahabat ni, rasa cinta, rasa kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, infakkan, sedekahkan semua harta dia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat untuk infak, untuk bersedekah, untuk memberi harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat berlumba-lumba untuk beri harta mereka. Apa yang mereka ada, mereka beri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya sahabat ni bergantung kepada iman dia lah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq beri harta kepada perjuangan Islam, nak pergi perang kena ada duit lah, ada harta untuk dibelanjakan beli alat-alatan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni dia beri semua harta dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada dia,
apa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Dia jawab, Sayyidina Abu Bakar jawab, aku tinggalkan Allah dan Rasul dia. Kalau kita ni tak sapalah tahap tu dah. Maknanya kalau kita ada, kalau kita beri harta kita belakanya dah, tak ada makan tak ada minum kita lah dah, makan pasir kita lah. Maknanya tingkat atas keimanan dia, setara tu keimanan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang beri kelebihan kepada para sahabat dia. Dan keimanan dia, kepatuhan dia kepada Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tinggi berbanding kita, jauh lebih tinggi daripada kita. Abu Bakar sendiri pun iman dia lebih jauh daripada sahabat-sahabat yang lain. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam iktiraf keimanan dia lebih hebat daripada sahabat-sahabat yang lain, berbanding dengan Umar Al-Khattab. Keimanan lebih hebat daripada sahabat-sahabat yang lain, walaupun semuanya belajar dan juga menuntut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga ulama meletakkan bahawa bila mana kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambahnya amalan kita ni, bila bertambah amalan, maka para ulama dia kata sama ada bertambah amalan dari sudut kuantiti ataupun bertambah amalan ni dari sudut istiqamahnya, dia menjalankan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang ni boleh mana nak buat banyak beribadat sembahyang sunat boleh belaka, tapi mampukah dia ni istiqamah berterusan dia nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin sehari dua boleh lah maknanya sembahyang tunggal-tunggik lepas sembahyang wajib main sunat pula, lepas wajib main sunat pula mungkin sehari dua boleh, tapi untuk istiqamah, terus istiqamah berterusan dalam melakukan, menambah amal ibadat ni dari sudut kuantiti, mungkin tak semua orang mampu. Ada di antara kita ni mungkin kalau nak tahajud bangun malam mungkin sebulan sekali, tapi dengan sebulan sekali dia bangun tu dia istiqamah sebulan sekali sehinggalah ke akhir hayat dia. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri setiap malam dia boleh bangun malam, setiap malam dia boleh bangun malam bertahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran dan sebagainya. Tu Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan lah. Dan ada di antara wali-wali Allah, kekasih Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada dia disebabkan oleh dia ni lazim semua sembahyang malam. Jadi walaupun dia sakit, dia koma ke, Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dia, bangunkan dia untuk bertahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala, bangun pada waktu malam. Mana kita dengar lah sebelum ni pun mana benda ni berlaku pada zaman kita. Kalau kita cerita kehebatan orang beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, bukan nanti zaman Nabi, zaman kita pun ada, cuma kita jumpa je lah, jarang-jarang sekali. Maknanya tapi Nabi SAW beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pecah tumit dia. Bersungguhnya Nabi SAW ni beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Nabi SAW ni Allah Subhanahu Wa Taala ampun dah dosa dia. Kalau tak sembahyang sunat pun, lebih-lebih pun, buat lebih kurang pun, Allah Subhanahu Wa Taala janji dah. Maknanya dia Rasul, dia ampunkan dosa dia, masuk syurga dah. Tapi bagi kita ni umat Nabi Muhammad SAW ni, Allah beri kelebihan juga. Maknanya kalau kita buat ibadat ni disebabkan oleh kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat ibadat baru niat nak buat kebaikan, amalan kebaikan, maka dicatat pahala bagi kita. Satu kebaikan dia. Bila kita buat kebaikan tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala catat juga kebaikan tu. Tapi kalau kita buat jahat, niat nak buat jahat, maka Allah Subhanahu Wa Taala catat lagi. Bila buat jahat barulah catat. Tu pun kalau lepas kita buat jahat ni, kita buat kebaikan tu menghapus kejahatan yang kita buat. Mana amalan kebaikan ni dia menghapus kejahatan yang kita buat sebelum ni. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pengorbanan kita, jihad kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas. Sama ada balasan tu Allah Subhanahu Wa Taala beri di dunia maupun di akhirat. Makna kebaikan kita buat dunia ni kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala dak balas terus. Begitu juga doa kita, Makna Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita doa, Allah dengar doa kita, Allah dengar doa kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak makbul doa kita pada waktu tu.
dengar doa kita tapi tak makbul pada waktu tu. Dan kita manusia ni tak boleh putus asa lah, tak? Mana berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kan harap Allah makbul, terima terus doa kita ni, tak? Mustajab terus doa kita ni, satu yang mustahil lah, tak boleh paksa Allah Subhanahu Wa Taala, tak? Hak benda kita minta tu kemungkinan dia jadi satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kata tak perlu, masa ni kita tak perlu lagi, tak benda hak kita doa kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tidak perlu bagi kita, tak? Pada waktu tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala balas dia akan datang, tak? Gitulah Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk kita supaya kita ni teguh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tak? Kita ni cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul ni satu perkara yang ajaib, satu perkara yang hebatlah di antara kita umat akhir zaman ni, sebab kita tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana umat akhir zaman ni selepas mana Nabi wafat, maka tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jadi pengikut dia. Kita percaya dengan Nabi, kita beriman dengan Nabi. Mana mungkin kita ni cinta pada seorang sebelum mana kita tengok wajah dia, kenal siapa dia. Mana iman orang akhir zaman ni, umat akhir zaman ni lebih hebatlah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam iktiraf kecintaan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pengorbanan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita capai kelazatan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Mana nak capai kelazatan iman ni perlu lalu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sesuai dengan tahap kemampuan kita lah, keimanan kita, tak? Baru dapat kelazatan kemanisan iman tu sendiri, tak? Yang keduanya, pengorbanan ni, tujuan kita berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang kehidupan kita ni kita nak cari redha Allah, mardatillah, tak? Maknanya dapat itu besar sekali lah, tak? Walaupun kita tak dapat isi dunia ni, tapi dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita gembira, hidup kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tak perlu benda lain dah, tak? Kita mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, pengorbanan yang kita buat untuk Allah dan juga Rasul ni ialah untuk dapat keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Bila kita berkorban, kita mengharapkan daripada selamat, Allah menyelamatkan kita daripada fitnah dunia dan juga azab di akhirat. Kita harap Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita di dunia ini daripada fitnah, daripada perkara-perkara musibah yang menimpa kita dan juga agama kita. Dan di akhirat kita harap Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan juga masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana yang dibacakan tadi, ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu dan saudara kamu dan isteri-isteri kamu atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azabnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah mana fitrah kita ni, manusia ni, dia suka kepada kaum kerabat dia, anak-anak dia, isteri dia. Memang fitrah kita gitu dah. Maknanya manusia ni dia suka kepada barang-barang dunia ni. Itu kita tak nafilah, tak? Memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, jadikan kita berhajat kepada harta benda, anak pinak, isteri, suami dan sebagainya. Tak? Perniagaan yang kita usahakan, kita nak jaga benda tu, tak? Tapi kalau kita menjadikan halangan untuk kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi satu halangan, maka ia jadi satu musibah bagi kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tunggulah sehingga Allah menetapkan keputusannya, yakni datang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala ambil harta kita, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala ambil
nyawa ahli keluarga kita yang kita cintai, yang kita sayang. Boleh jadi belaka tak? Ini Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita mencintai lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta harta dunia ni, kehidupan dunia lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Jadi harta dunia ni tak salah, tapi bila kita melebihkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk kehilangan harta benda, kematian dan sebagainya. Tak? Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang ada padanya 3 perkara ini, ia dapat merasai kemanisan iman. Jadi kalau siapa ada 3 perkara ini dalam diri dia, maka dia akan merasa halawatul iman, kemanisan iman. Yang pertama, jika ia cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengatasi kasihnya kepada yang lain. Kalau dia cinta, dia sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang lain. Maknanya dia mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul dia. Macam kita sebut sebelum ni lah. Maknanya kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita dapat kemanisan iman tu, halawatul iman. Mana bila kita mendahului mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kita cinta kepada makhluk yang lain, maka kita akan dapat merasai kemanisan iman. Yang keduanya ialah, jika ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintai melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling rapat sekali dengan dia, duduk serumah dengan dia daripada awal Islam, ialah Zaid bin Harithah. Maknanya Zaid bin Harithah ni asalnya ialah hamba kepada isteri pertama dia lah, Siti Khadijah. Maknanya bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Siti Khadijah ni, maka Zaid ni dibebaskan daripada hamba. Nabi sayang sangat pada Zaid bin Harithah ni, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar Zaid bin Harithah daripada Zaid bin Harithah kepada Zaid bin Muhammad, sehinggalah turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tak letak nasab keturunan selain daripada bapa asal dia, ayah asal dia, tak letak, selain daripada tu tak letak. Mana kalau bin tu lah, tak boleh bin dengan ayah akak. Tapi zaman kita ni ada lagi orang buat gitu. Maknanya sebab dia berakhir ke pak dia, pak dia tinggal dia ke, pak dia buat jahat ke dia ke. Jadi sebab pak saudara jaga ataupun ayah akak jaga, jadi dia bank kepada ayah akak atau pak saudara dia. Tambah tukar. Siap dalam kad penalang tu nama bank kepada pak saudara dia ataupun ayah akak dia. Maknanya tua ni barulah bila tahu, bila faham betul, bila dah tahu ni, belajar, maka baru nak ubah. Selama ni pakai hok bank kepada pak saudara dia. Jadi kalau puang, kalau kahwin tak sah dah lah. Kerana bank kepada benti kepada orang lain, ayah orang lain, akak ayah bank orang lain, ayah orang lain. Mereka tak sah perkahwinan dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cinta kepada Zaid ni, sayang kepada Zaid bin Harithah ni, sehingga Nabi letak bin dia, bin Zaid bin Muhammad. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa Zaid bin Harithah ni. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah ni, sehinggalah Zaid bin Harithah ni syahid di medan perang. Dan yang ketiganya ialah, jika nak mendapat kemanisan iman ni, ialah jika ia benci untuk kembali ke dalam kekufuran, sebagaimana ia benci untuk memasuki api neraka. Jadi maknanya dia benci untuk jatuh ke dalam kekufuran, kekafiran, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia benci untuk masuk dalam api neraka. Mana kalau kufur ni maknanya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, lari daripada agama Islam, murtad dan sebagainya. Mana kalulah lekat pada diri dia 3 perkara ni, maka dia akan berasa cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16, kata pengarah kita, saya mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan menyandarkan setiap urusan kepadanya. Sifat tawakal inilah yang membangkitkan kekuatan zahir dan batin di dalam jiwa dan diri saya, yang menyebabkan segala kepayahan dapat dihadapi dengan mudah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Surah At-Talaq ayat 3. Jadi ayat yang ke-16 nya, poin yang ke-16 nya lah, pengarah kitab menyebut kita mestilah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita serah urusan kita, dunia kita, akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal ni kena tengok jugalah dak. Maknanya kalau kita mari sejak ni dak, tinggal kenderaan kita ni, kita tinggal kunci di motor kita. Itu kita lock gitu. Tawakal lah. Itu dak panggil tawakal tu lah dak. Hilang motor nangis kita dak. Kalau hilang je mungkin kita boleh kata kita tawakal dah ni dak. Tapi Islam ajar kita tawakal ialah kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kita bila mana kita ni berusaha. Dia wajib ada dua dak, mana dak? Dia berakal dua ni. Mana bila tawakal, sebut tawakal kena ada usaha. Bila usaha tu, bila ada usaha baru kita sebut sebagai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal saja Allah Subhanahu wa taala terima. Kita tawakal je. Kehidupan kita dak payah kerja, dak payah makan, dak payah minum, kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah beri makan, beri minum kita. Itu dak jadi tu. Maknanya tawakal kita kan perlu ada ikhtiar. Perlu ada usaha, barulah kita panggil dia sebagai tawakal. Jadi bila kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang musibah yang Allah Subhanahu wa taala beri, ujian yang Allah Subhanahu wa taala, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap berlaku kita yakin daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita usaha untuk elok ataupun hadapi ujian tu, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan pada kita. Yang tidak kita sangka. Mana kita hidup dalam dunia ni, kalau kita mikir-mikirlah mana sepanjang kehidupan kita ni sehingga hari ni tak ada lagi di antara kita ni Allah Subhanahu wa taala dak uji dia. Dak beri musibah sepanjang kehidupan dia. Mungkin ada di kalangan kita ni businessman kata nak berjaya dia sampai tahap hari ni berapa kali jatuh, berapa kali bangun, berapa kali kena tipu, berapa kali rugi. Nak boleh ke bangun, nak boleh ke berjaya ni, mungkin orang luar nampak kita ni berjaya, tapi orang tak nampak kesusahan kita, kepayahan kita yang kita hadapi untuk capai kejayaan. Dan juga mungkin di antara kita ni Allah Subhanahu wa taala beri kehidupan dia ada masalah semua. Semasalah, keluar semasalah, ada masalah pula. Keluar semasalah, ada masalah lain pula. Keluar masalah ni, ada musibah ni pula. Tapi sebanyak kita menghadapi musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ni, kalau kita fikir balik maknanya nak hadapi ujian musibah tu susah. Tapi macam mana Allah Subhanahu wa taala boleh keluarkan kita daripada ujian tu? Susah tu. Kalau kita fikir-fikir maknanya kemampuan kita, tahap kita ni nak keluar daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, kesusahan tu, maknanya dak capai di akal. Tengah-tengah kita kerja gaji sikit, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tambah pendapatan kita tu, rezeki kita. Mana kalau orang ada anak seorang gaji 700, rasa macam mana nak hidup. Nak hidup kata Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dak mustahil benda tu. Boleh keluar, boleh hidup kita. Sedangkan orang yang ada harta maknanya ada gaji lebih 10,000 pun kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang defisit pula. Orang yang cikit harta pendapatan dia boleh hidup mulai-mulai ada. Anak ramah pula. Orang yang kaya ni anak seorang pun susah betul juga. Nak kata Allah Subhanahu wa taala beri jalan ni, bila mana kita tawakal hidup kita ni, kita usaha ikhtiar ni, maka Allah Subhanahu wa taala beri kita jalan yang kita tak sangka pun. Allah Subhanahu wa taala beri kita jalan keluar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kamu semua benar-benar bertawakal kepada Allah, sesungguh-sungguhnya Allah akan memberi kamu rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki.
Burung tersebut pergi pada waktu pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada petangnya dalam keadaan kenyang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kiranya kalau kita ni bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serah urusan kita, kehidupan kita di dunia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta burung pun kalau keluar waktu pagi dalam keadaan lapar, dia balik dalam keadaan kenyang. Binatang ni maknanya binatang kita tak suruh, tak payah suruh dia lah. Maknanya memang semula jadi dia akan cari makan. Kita manusia pun tak perlu ajar. Maknanya kalau kita lapar, kita pergi makan. Tak perlu orang ajar. Masa kecil dia kena suap. Masa besar ni kita boleh cari diri. Tapi perkara agama kena ikhtiar, kena cari, kena usaha. Nak belajar, nak faham, nak boleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak boleh ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak keluar daripada kegelapan, kejahilan ni, kena ikhtiar daripada kita, kesungguhan daripada kita. Tapi perkara dunia ni kita tak perlu ajar. Manusia ni dia boleh ikhtiar, boleh keluar, boleh cari jalan, berbanding dengan perkara-perkara berkaitan dengan dunia, dengan akhirat. Jadi kalaulah binatang pun Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan bagi dia rezeki, apatah lagi kita. Sebelum mana kita ni dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam rahim ibu kita ni, maka sebelum mana, lepas mana ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tulis dah rezeki kita. Ajar kita di mana rezeki kita, ajar kita, kehidupan kita Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Cumanya kalau kita doa lah, doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Boleh jadi umur kita ni tak panjang dah. Kalau mati umur 63, mati situlah. Tapi kita doa tu boleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita tadi yang sampai 63, tapi disebabkan oleh dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sambung silaturahim, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri berkat, jadi rasa panjang umur kita. Banyak benda kita boleh buat. Berbanding orang lain yang tidak dapat berkat dalam hidupan dia, umur dia, maka tak ada keberkatan, jadi pendek umur dia. Dia rasa pendek je umur dia. Tapi bagi orang yang dapat keberkatan dalam umur dia, dalam kehidupan dia, maka dia akan rasa banyak benda dia boleh buat, dan banyak benda dia boleh capai, dan banyak ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh dia kecapi. Dia tengoklah maknanya mazhab-mazhab imam mazhab ni pun kadang-kadang dia ada di antara mereka, sebagai contohnya Imam Nawawi, hidup pun dah lama, tapi dia boleh menghasilkan banyak kitab-kitab, buku-buku yang jadi manfaat pada kita hari ini. Disebabkan oleh kehidupan dia yang berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tawakal, perlu kepada usaha, perlu kepada keazaman, perlu kepada tindakan daripada kita, perlu kepada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita dah berusaha, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sama ada benda yang kita usaha itu berjaya ataupun gagal, maka kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berjaya dapat hak benda kita tawakal di usaha tadi ni, maka bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gagal, dapat benda yang kita nak, kita usaha, kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, gagal, maka kita bersabar di atas ujian dan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni mesti disertakan sekali dengan usaha dan juga doa, dan juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercakap dengan Abbas, bersabda kepada Abbas, kata kepada Ibnu Abbas ni, ya gulam, inni u'allimka kalimat. Ajar kepada Ibnu Abbas tu waktu dia kecil lagi, ajar kepada Ibnu Abbas, peliharalah Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan pelihara kamu. Ana jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga hak kita. Bila kita buat hak benda Allah Subhanahu Wa Taala suruh, tinggal hak Allah larang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita.
Dan kalau kamu menjaga Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ada di depan kamu. Tak, maknanya kalau kita jaga Allah Subhanahu wa taala, tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di masa susah dan masa senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada bersama kita di waktu senang dan juga susah. Waktu senang ni kita boleh ingat Allah Subhanahu wa taala, boleh jaga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh ikut arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila susah, payah. Mungkin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu senang kita boleh ucap syukur. Waktu susah kita tak boleh sabar dengan susah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita jaga Allah Subhanahu wa taala, jaga hak dia, jaga perintah dia, jaga larangan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada bersama kita, sentiasa akan ada bersama kita. Apabila kamu meminta, hendaklah kamu meminta kepada Allah, dan apabila kamu memohon, hendaklah kamu memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak minta, maka yang pertama sekali, bila kita ada perkara yang kita hajati, maka kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mana kita minta dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan makhluk tak salah tau. Makhluk jadi wasilah, jadi perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Benda kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Allah bawa mari melalui makhluk dia. Kita minta Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita daripada kesusahan, tak ada kerja. Tiba-tiba ada hamba Allah Subhanahu wa taala mari offer kepada kita kerja. Wasilah dia melalui manusia. Tapi barang tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena yakin gitulah, mana tak? Benda-benda ni mari daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada makhluk. Kalau kita beriman, percaya bahawa pertolongan ni datang daripada manusia, maka benda Allah Subhanahu wa taala perintah, suruh, larang, maka kita akan tinggal. Tapi kalau kita percaya, beriman, yakin segala perkara ni datang daripada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ikut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak minta pertolongan, mohon pertolongan, minta hajat, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, seandainya umat manusia sepakat untuk memberi suatu manfaat untukmu, mereka tidak dapat memberinya melainkan mengikut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Jadi kalau orang ni berkumpul, kita semua ni pakat kumpul nak beri manfaat pada si fulang ni, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ni, maka tak mampu kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kampung kita dia ada orang paling susah sekali, jadi kita ni pakat kumpul duit untuk bantu orang hak susah ni, hamba Allah hak susah ni. Tapi disebabkan oleh tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul duit cukup dah, banyak dah ni, cukup untuk dia. Sampai masa duit tu kena rapak, tak sampai kepada hamba Allah. Padahal kita pakat ramai-ramai dah ni, nak tolong dia ni, tapi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat tu tak sampai pada hamba Allah. Maknanya Allah Subhanahu tetap gitu dah. Kalau kita kumpul belaka, sepakat nak beri manfaat pada seseorang, pada hamba Allah, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka perkara tu tidak akan terjadi. Dan sekiranya mereka sepakat untuk menimpakan kepada engkau dengan sesuatu keburukan, tidaklah dapat mereka melakukan melainkan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ke atas dirimu, kerana telah terangkat pena dan telah kering kertas, telah ditentukan kesemuanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila mana semua orang ni berkumpul, berpakat untuk mendatangkan mudarat kepada kita, buat jahat pada kita, mana khianat pada kita, dia pakat buat kumpulan pakat untuk khianat kita. Sebagai contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana nak keluar daripada Mekah untuk berhijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy ni, pembesar kafir Quraisy ni pakat untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan usaha mereka. Macam mana Allah Subhanahu wa taala buat ialah, Allah Subhanahu wa taala tengah-tengah jaga nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tidur belaka. Mana Allah Subhanahu wa taala beri dah izin, dia pakatnya pakat untuk datangkan mudarat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, perkara itu tak terjadi.
tak berlaku. Tak. Maknanya mudarat dan juga manfaat ni semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-17 saya mestilah mensyukuri nikmat-nikmat ke atas diri saya yang merupakan kurniaan dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Bersyukur itu adalah salah satu dari tanda kemuliaan adab seseorang penerima terhadap pemberi dan pengunia. Jadi yang ke-17 pengarang menyebut bahawa kita mestilah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Jadi kalau kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menghitungnya. Ini banyak sangat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri, sama ada pada tubuh kita ataupun luar daripada kemampuan kita. Kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh merasa, boleh menghidu, boleh bernafas, semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada di badan kita pun kita tak boleh nak hitung, tak boleh nak kira nikmat Allah. Apatah lagi udara yang kita sedup. Tak. Kita nafas setiap hari ni, tak. Kalau nak kira, tak. Kalau boleh kira lah, tak. Maknanya tak padan dengan amal kita buat. Maknanya ibadat kita ni tak banding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, jauh sangat. Jauh sangat-sangat. Tak. Maknanya kita buat amalan kita ni atas dunia ni tak padan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Nikmat pada badan kita sendiri. Ya tak? Maknanya kalau kita ni bangun tiap-tiap malam pun beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, sedekah, infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala, nak bayar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kita. Ya tak? Allah Subhanahu wa taala beri nikmat, kita ni yang beriman sudah tentu dapatlah, tak? Mana di dunia dan juga di akhirat. Orang yang kufur, kafir juga dapat juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mikir tak layaklah, tak? Sebab dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak? Mana nikmat ni sesuainya bagi orang beriman. Orang beriman pula tengok pula, tak? Kan nak bandinglah mana, tak? Kalau orang beriman tengok pula iman dia kuat, iman dia lemah. Tak? Kalau kita nak banding gitu, maknanya orang iman lebih kuat, nikmat dia lebih banyak. Orang lemah, nikmat dia sikit dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak buat gitu. Tak, maknanya belaka orang hidup ni dapat belaka nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Binatang, pokok, tumbuhan semua dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh hidup. Boleh hidup mula-mula ada, tak? Dan juga ulama dia sebut kita ni nak bersyukur ada dua cara. Tak, yang pertama sekali kita bersyukur ni dengan lidah, bil lisan. Kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah tu, tak? Cara kita bersyukur lah, tak? Mana lidah kita menyebut alhamdulillah atas kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya ialah dengan bil jawarih, dengan anggota tubuh badan kita. Mana nak bersyukur ni kita menggerakkan tubuh badan kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tunjuk kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tambah amalan ibadat kita. Hak wajib buat dah, hak sempurna dah hak wajib, maka kita tambah dengan sunat. Ya tak? Cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat harta lebih. Tak? Cara bersyukur kita sebut dah dengan lidah alhamdulillah. Lepas tu kita keluar pula harta yang kita dapat lebihan ni, infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak? Maknanya nak ulama letak dua perkara ni, bagaimana kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak? Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Subhanahu wa taala akan balas bagi orang beriman di dunia dan juga di akhirat. Kita orang beriman akan dapat nikmat di dunia, dapat dah, tak? Dan nak banding dengan orang kafir, orang kufur, maka nikmat mereka di atas dunia ni lebih banyak daripada kita yang beriman. Tapi nikmat kita di akhirat lebih besar daripada orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk syurga, orang kufur, orang kafir masuk neraka, dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita dapat syurga, nikmat buat selama-lamanya. Dan azab yang orang kufur, kafir dapat ni
ialah azab buat selama-lama. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita ni Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat di dunia dan juga di akhirat, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dapat nikmat-nikmat lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah untuk sekadar untuk malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, meredai segala amalan kita, dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahirabbil alamin.